antara maghrib dan isya. Jadi kita bagikan tajuk ini, dan pada malam ini merupakan yang pertama ataupun yang merupakan apa yang dipanggil sebagai pengenalan kepada tajuk yang saya cadangkan. Dan insyaAllah pada usri kita akan jumpa dan kita akan sambung tentang permasalahan berkaitan hukum dan sebagainya. Apa yang saya nak kongsi bersama dengan tuan-tuan dan perempuan pada malam ini ialah tentang bagaimana kita ingin menyiapkan diri kita, menyediakan diri kita untuk memahami Al-Quran dan hadis, dan lebih khusus kepada memahami hadis-hadis Nabi SAW, di mana yang saya cadangkan kepada pihak masjid sejak awal, iaitu untuk melihat maksud hadis dalam bab yang tertentu. Untuk mengetahui tuan-tuan dan perempuan, saya dan beberapa sahabat kita telah pun mengadakan beberapa program di beberapa tempat yang menjurus kepada membicarakan tentang memahami hadis Nabi SAW. Dan kita buat dalam bentuk yang agak panjang. Kita pilih satu tajuk, kita bicarakan semampu yang mungkin tentang hadis-hadis yang berkaitan tajuk itu, dan kita dapatkan kesimpulan dari tajuk tersebut dan kita buat soal jawab. Jadi suasananya itu lebih kepada perbincangan yang panjang. InsyaAllah pada malam ini, tuan-tuan perempuan, jangan risau, kita nak isi masa antara maghrib dan isya ini dengan beberapa pendahuluan yang ringkas. InsyaAllah ada rezeki pada masa akan datang, mungkin kita boleh uruskan dengan pihak masjid, kita buat di waktu-waktu yang agak panjang, agak sesuai. Merujuk kepada apa yang telah kita buat sebelum ini di tempat-tempat yang lain, kita membicarakan tentang bagaimana memahami hadis-hadis Nabi. Disebabkan di zaman yang serba canggih ini, di zaman teknologi yang serba canggih ini, ramai di kalangan orang Islam, lelaki dan perempuan, yang mudah mendapatkan maklumat tentang Islam dalam pelbagai sumber bacaan ataupun kuliah ataupun internet dan sebagainya. Menyebabkan kita kadang-kadang jumpa dengan beberapa tajuk, beberapa perbincangan tentang hadis yang menyebabkan kita mungkin jadi terkejut, mungkin jadi hairan, dan mungkin juga kita ikut tanpa kita mengetahui dengan lebih lanjut. Kita tidak ada persediaan, kita tidak ada garis panduan untuk memahami persoalan tersebut. Ini bagi masyarakat atau bagi tuan-tuan dan puan yang sentiasa mengikuti soal ilmu. Saya tak tahu nak tengok daripada muka tuan-tuan dan puan, tapi saya yakin di kalangan tuan-tuan dan puan ramai yang suka mencari ilmu tentang Islam. Di antara cara mencari ilmu ialah kuliah yang kita hadiri, perbincangan dengan orang kita percaya di kalangan ahli ilmu, dan juga dengan bacaan sendiri. Bacaan sendiri inilah yang saya nak fokuskan, sama ada dalam buku, dalam majalah surat khabar atau di mana-mana atau dalam internet. Kadang-kadang kita jumpa dengan beberapa persoalan yang ditulis oleh sebahagian yang kita tidak kenal, ataupun yang kita kenal tapi kita tidak faham cara penulisan, maka ada yang salah faham maksud ataupun pendapat ataupun soalan tertentu. Jadi bagaimana untuk kita mengelakkan salah faham ini yang kita nak bicarakan dalam masa yang singkat yang ada ini. InsyaAllah kita akan berhenti di waktu isyak. Allah tuan-tuan bagi syarat kepada saya akan berhenti terus. Supaya tuan-tuan dan perempuan boleh kumpulkan penuh-penuhnya masa yang ada. Jadi di kalangan ulama sentiasa kita temui nasihat bagaimana ingin memahami Al-Quran dan hadis, bagaimana ingin memahami agama. Dan kalau saya boleh cakap sikit tentang Quran, fokus kita ialah pada hadis. Tapi kalau kita bercakap tentang Quran, kita akan dapati sama juga, iaitu ulama-ulama Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Quran, tafsir dan sebagainya, menyuruh kita agar berhati-hati. Kerana kadang-kadang ada ayat-ayat Al-Quran yang mana kita baca terjemahannya
tapi kita tidak faham maksud dan tujuan. Ada ayat yang kita baca kita faham. Bismillahirrahmanirrahim, kita faham terjemahannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita faham terjemahannya. Dengan hanya kita membaca terjemahan, kita boleh faham maksud yang dikehendaki. Tapi kadang-kadang ada ayat yang menyebabkan kita termenung, terfikir. Kadang-kadang kita tak faham apa maksud ayat ini. Bagaimana kita nak faham ayat ini? Sebagai contoh, ayat dalam surah Al-Baqarah yang mula-mula kita baca, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terjemahannya, sesungguhnya orang kafir itu sama sahaja. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingatkan mereka, dakwah mereka, atau engkau tidak dakwah kepada mereka, maka tidak akan beriman. Jadi tuan kata apa? Allah ayat ni saya faham tak? Tak ada masalah. Ada masalah. Apa maksud ayat ni kalau kita renung? Cara renungan terjemahan. Maksud dia apa? Tak payah dakwah. Tak payah ajak orang masuk Islam. Orang kafir ni sama ya. Dakwah ke, tak dakwah ke, ajak dia ke, tak ajak dia, la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi kalau ikut logik ayat ni, kalau ikut terjemahan tu, buat apa Nabi dakwah 23 tahun panjang ayat ni? Ayat tu kata apa? Orang kafir ni, wahai Muhammad, sama sahaja engkau segur atau engkau tidak segur, engkau dakwah atau engkau tidak dakwah, sama saja mereka tak beriman. Jadi ini menimbulkan persoalan bagi orang yang merenung ayat tu. Semua orang ni kata ni, saya tak ada masalah. So orang tu tak boleh kata apa. Semua orang kita berkata ayat ni macam ni, dia kata saya tak ada masalah. Alhamdulillah. Ayat dia lagi, saya beri contoh. Ini buku Quran, belum masuk hadis. Ayat dia lagi contoh. Allah sebut dalam Quran, yudillu bihi man yahdi bihi man yasha wa yudillu bihi man yasha. Ada ayat-ayat yang sezaman ataupun sewaktu dengan dia yang menyebutkan maksud dia apa? Allah beri hidayah kepada siapa yang dia nak, Allah sesatkan kepada siapa yang dia nak. Maksudnya apa? Tak ada undang-undang. Kita tak tahu nak buat apa. Kita dapat hidayah sebab Allah nak macam ni. Kita dah sesat, orang tu sesat kerana dia macam tu, tak boleh buat apa. Seolah-olah tak ada undang-undang, tak ada peraturan dalam hidayah dan sesat. Ada ayat lain kita boleh baca lagi. Allah menyebut bahawa Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang berikut. Inna Allah la yahdi qawma zalimin. Allah tak akan beri hidayah kepada orang yang zalim. Jadi kalau orang tu zalim, tak akan dapat hidayah. Kemudian dalam ayat lain lagi Allah sebut, innaka la tahdi man ahbab. Wahai Muhammad, engkau tidak dapat beri hidayah kepada orang yang kau suka, wahai Muhammad. Kau tak dapat bagi hidayah kepada orang yang kau suka. Maka maksudnya apa? Kita tak payah dakwah. Kita duduk diam-diam, semayang masing-masing, ibadat masing-masing, tak payah dakwah. Itu maksud yang disalahfahami kalau kita tengok terjemahan sahaja. Tengok terjemahan. Dan ada yang lebih teruk pada itu, di negara Arab ada yang menulis dalam beberapa majalah dan tulisan dan sebagainya, dia tulis, dia kata orang kafir pun akan dapat pahala juga apa dia buat baik. Apa ayatnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa sahaja yang buat benda yang baik, dia akan nampak ganjaran di akhirat. Ada orang kata apa? Ayat ni menunjukkan orang kafir pun kalau dia buat baik, dia dapat juga pahala. Salah faham kepada ayat Al-Quran. Itu maksud ayat Quran yang kita rasa macam saya okey tak? Saya ada terjemahan sampai berapa biji di rumah saya, terjemahan dalam handphone lagi, dalam komputer lagi. Saya rasa saya tak ada masalah nak faham ayat Quran. Ayat mana ramai memang saya boleh. Dan contoh lagi, bercontoh Allah menyebut ayat, satu ayat Allah menyebut innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa. Tapi lah ayat ini Allah sebut Allah ampun semua, tapi Allah tak ampun apa? Ain yusyraka, syirik kepada dia, Allah tak ampun. Tadi ayat ini kata Allah ampun semua, ayat kedua pula kata Tuhan ampun semua kecuali syirik. Jadi apa sebenarnya benda ni? Benda ni maksudnya adalah Al-Quran tidak cukup sekadar hanya baca terjemahan.
kita perlu belajar membaca tafsiran dan huraian, belajar mendengar tafsiran dan huraian, mendengar apa yang ulama nyatakan maksud ayat ni, apa maksud ayat ni dan ayat ni dan ayat ni. Itu maksud saya. Itu Al-Quran. Itu belum cerita, tuan-tuan pun dah tahu, mungkin ada yang tak tahu. Cerita pasal minum arak. Dan Quran ada ayat yang menyebut arak tu ada baik dan buruk. Satu lagi ayat sebut apa? Jangan minum ketika nak semayang. Ayat ketiga sebut tak boleh minum langsung. Jadi kalau ada orang tidak faham, dia ambil ayat ya la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai Muhammad, janganlah hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Maksud nak semayang, jangan mengarak. Lepas tak bawa. Ada tafsiran yang orang salah faham. Bagi orang yang membaca Al-Quran lah, dengan orang dia tak tahu, dia ingat Quran ni okey, semua sebab dia tak baca lah. Dia tak tahu. Baik, merujuk kepada hadis. Hadis Nabi lebih kita perlu berikan perhatian. Sebab apa? Sebab dia melibatkan banyak peringkat dan banyak langkah untuk memahami. Contoh paling mudah ataupun perkara paling mudah, Al-Quran ni, dalam satu kitab Al-Quran ni, semuanya kita yakin 100% kalamullah, wahyu Allah daripada Allah SWT. 6,200 ayat ni, 30 juzuk ni, semua yakin daripada Allah SWT. Tapi hadis, ulama-ulama hadis mengingatkan bahawa dalam banyak-banyak hadis yang terkumpul dalam pelbagai buku, ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Ini ulama beritahu lama. Jadi peringkat pertama dah kita kena hati-hati, takut terambil hadis yang tak sahih. Yang kedua pula, bila ambil hadis yang sahih, dah jumpa yang sahih, selesai, memahami maksud hadis itu pun juga penting. Sebab tu bila kita sebut kadang-kadang tentang hadis, ramai orang cakap dia ikut hadis. Tapi kadang-kadang kita tengok pelbagai amalan, pelbagai cara. Dia ni kata, akulah yang paling betul, aku ikut hadis Nabi. Sekian. Dia kata, tak, aku betul, aku ikut hadis Nabi, begini dan begini. Jadi macam mana kita nak tahu benda ni betul tak betul? Ramai orang yang kadang-kadang menyebut, saya ikut hadis, saya ikut sunnah. Orang tu tak ikut sunnah, dia tak ikut hadis. Dan kita baca tulisan ni dalam buku, majalah, dalam surat khabar, kita baca dalam internet banyak. Macam mana kita nak siapkan diri kita memahami perkara ini? Ini maksud saya. Jadi kita nak beri panduan, garis panduan, bagaimana mensiapkan diri kita untuk mengetahui benda. Baik. Pertamanya, yang paling penting sekarang ni adalah kita perlu memahami bahawa untuk kita ambil sebuah hadis dan amalkan dia mesti melalui banyak peringkat. Peringkat yang pertama, kita mesti tahu hadis itu sahih ataupun tidak. Benar datang dari Nabi atau dikatakan datang dari Nabi. Dihukum sahih oleh para ulama hadis sepanjang zaman atau dinilai tidak sahih oleh ulama hadis sepanjang zaman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana tahu benda ni? Kena banyak belajar dan bertanya kepada orang yang tentang mampu rasa mengetahui. Dia tak boleh guna otak dan akal semata-mata. Tengok hadis nampak okey, ni sahih kot. Tengok nampak lain macam, ni susah, ni tak sahih. Kena tahu. Dan di antara cara yang saya boleh bagi contoh kepada tuan-tuan, dan mungkin ustaz-ustaz lain pun dah pernah bagi, ialah tumpukan kepada hadis yang disebut riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ataupun riwayat Al-Bukhari, ataupun riwayat Muslim, ataupun riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tumpukan kepada hadis-hadis yang sebegini. Inilah di antara cara ulama hadis mengajar kita, ini hadis-hadis yang sahih. Ada berapa hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Kalau kita tengok di dalam buku-buku dia, ada lebih kurang campur dua-dua, ada lebih kurang 14,000 hadis. Bukan sikit, banyak. Kita ada era di buku kitab hadis 40 kan. 40 hadis itu ialah buku ringkas. Hadis yang sebenar kalau ambil Sahih Bukhari dekat kedai 7,563 hadis. Kalau ambil yang ringkasan 2,000 lebih. Kemudian ambil Sahih Muslim 7,600 lebih.
Ambil yang ringkasan 2,000 lebih. So lebih kurang 14 ke 15,000 secara semua sekali, dan lebih kurang 4,000 secara ringkasan. So ini adalah cara untuk sekurang-kurangnya nak praktikkan terus malam ni. Kita nak detect, nak kenal pasti hadis sahih atau tidak, riwayat Bukhari atau riwayat Muslim atau kedua-dua. Mengetahui benda ni amat penting. Dan level yang kedua hadis yang kita juga boleh ambil ialah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh apa yang dipanggil sebagai imam-imam sunan, iaitu 4 orang. Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan Imam An-Nasai. Ada 4 buku yang dipanggil buku sunan. Sunan ini himpunan hadis-hadis tentang hukum. Nama buku. Penulis apa? Sunan Abu Dawud yang kumpulkan. Sunan Tirmizi, Tirmizi kumpulkan. Sunan Ibnu Majah yang kumpulkan. Sunan An-Nasai kumpulkan. Ini bukan kisah sunan apa Wali Songo. Agak ada sunan lain. Itu bukan nama orang. Yang ini nama kitab. Yang terkeliru. Maknanya kalau tuan-tuan jumpa dalam mana-mana bahan bacaan, hadis itu dikata riwayat Tirmizi. Okey. Boleh bahas. Riwayat Nasai, riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Majah, riwayat kitab-kitab sunan. Ini antara cara mengenal pasti hadis yang kebiasaannya ulama kata dia sebagai sahih. So, itu step yang paling praktikal. Sebab kita tak boleh bagi kepada tuan-tuan dan puan step yang tak praktikal. Sebab kita jumpa malam ni sejam, balik nak buat apa? Takkan saya nak suruh tuan-tuan dan puan pergi balik mengaji. Nak ngaji ke mana? Kita terus bagi beberapa poin. Dan di antara tuan-tuan ni pun ada yang mengaji, yang tahu benda ni. So, bantu kawan-kawan kita. Kalau tengah bincang, aku jumpa hadis, aku tak tahu sahih atau tidak, kita tanya. Ada tak di hujung disebut riwayat Bukhari? Ada. Itu sahih. Itu sahih. Baik, itu step pertama. Pastikan nama-nama tadi. So, kalau tak ingat, kita ulang balik Bukhari Muslim. Itu mungkinlah kena biasa ingat. 4 orang tadi tu, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai. Ini semua satu zaman. Satu zaman, kurang ketika itu. Ulama-ulama yang mengumpulkan hadis-hadis. Jasa mereka besar. Mereka meninggal sekitar 200 lebih. Dan kemudian, bila kita dah tahu hadis ini sahih, hadis ini diterima, hadis ini ada, datang satu perkara yang kedua yang paling penting, memahami maksud hadis. Memahami maksud hadis. Jangan semata-mata dah sahih, selesai. Dia pun baca hadis, Nabi semayang pakai kasut. Dia pun pakai kasut, masuk dalam masjid, semayang. Hadis sahih, Nabi pernah semayang pakai kasut. Hadis sahih. Dia pun ambil kasut, pakai hijau, habis kapet, semayang. Dalam, nak kena nabuh orang untuk imam. Ini apa pasal dengan kasut? Ini ada hadis sahih. Memang ada hadis sahih. Tapi memahaminya perlukan kepada huraian. Maka huraian itu macam tuan-tuan nak dapat. Saya tak mau beritahu lebih-lebih berita atas angin, tuan-tuan tak boleh buat. Huraiannya, tuan-tuan kena buat langkah yang sama yang tadi. Iaitu pertama, cari ustaz, ustazah, cari orang yang tahu benda ni, dan tanya dia. Orang-orang yang tahu mungkin berada di keliling kita, berada di kawasan tempat duduk kita, tempat tinggal kita. Mungkin kawan sepejabat kita, mungkin kita boleh hubungi di mana-mana, mungkin lepas kuliah di mana-mana kita boleh hubungi, mungkin saudara mara kita yang mungkin tahu benar. Tanya. Saya jumpa satu hadis kan. Hadis ini sebut begini-begini, riwayat Bukhari ataupun riwayat Muslim. Apa maksud dia kan? Itu cerita saya. Apa maksud? Maka kena dipahami. Kecuali hadis itu tampak sangat senang dipahami. Contoh Rasulullah SAW bila buka puasa dia makan kurma. Itu tak ada nak huraian. Itu biasa. Tapi kadang-kadang benda yang memerlukan huraian. Contoh Nabi kata, dia beri contoh, tidak akan masuk surga orang yang sombong. Itu hadis. Tidak akan masuk surga. Kita sebut dalam remaja, tidak akan masuk surga orang yang sombong. Ini hadis sahih. Jadi kita pun duduk bilang dalam tempat kita duduk, taman kita berapa orang sombong.
sah dah tak masuk syurga. Bukan macam tu maksud dia. Terjemahan yang dulu terjemahannya tidak akan masuk syurga orang yang sombong. Tapi maksud sebenar huraian ulama terhadap hadis ini adalah apa? Orang yang sombong, yang takabur, yang hidupnya sombong, dosanya banyak sebab sombong. Dia tidak akan masuk syurga di peringkat awal kemasukan ahli syurga. Dia lambat, disiksa dulu. Dosa akan disiksa dahulu, dosa sombong dia ni, baru lepas tu akan dibenarkan masuk. Itu maksud tak masuk syurga, bukan tak masuk langsung. Sebab kalau tak masuk langsung, maknanya dah jadi kafir. Takkan orang sombong jadi kafir. Itu maksud. Lepas tu ada orang dia kata, tak akan masuk syurga, tak akan masuk syurga. Maksudnya apa? Tidak masuk syurga di peringkat awal. Tuan-tuan kalau baca hadis, tuan-tuan akan jumpa banyak hadis macam ni. Tak masuk syurga orang yang begini. Orang yang betul ke suatu rahim, tak masuk syurga. Dalam hadis itu. Orang yang bawa, sebarkan berita buruk. Duk bawa berita di batu api semua ni, pun tak masuk syurga juga. Mengikut hadis. Jadi apa maksudnya kalau tuan-tuan bapa jumpa hadis macam ni? Maksudnya ialah tidak akan terus masuk syurga orang yang dosa ni. Dia akan disiksa dahulu. Itu maksud. Dan pula ada hadis yang sebut tak akan masuk neraka orang yang beriman. Sebab adakah maksud kalau kita beriman buat dosa banyak mana pun tak akan masuk neraka? Tak. Maksudnya tidak akan kekal dalam neraka. Dia masuk juga sebab dosa banyak, untuk menipu orang, untuk ambil harta orang, semua dosa. Tak semayang lagi, tak puasa lagi, semayang tak islah lagi, campur semua, siksa dulu. Tapi sebab dia beriman, maka hujungnya Allah akan keluarkan dia daripada neraka, masuk dalam. Itu maksud hadis. Jadi bila kita jumpa hadis Nabi, kita perlu tanya maksud yang sebenar. Lebih lagi kalau hadis itu ada melibatkan soal dosa, pahala, neraka, surga, wajib, haram, ini kita kena jaga. Kita kena jaga. Maka caranya apa? Gunakan peluang kita kenal orang yang berilmu ni untuk tanya dia. Kadang-kadang kita masalah kita sekarang orang Islam sekarang ni, dia tak mau tanya. Dia segan, yang malu, dia tak tahu sebab apa lah. Dia tak tanya. Lebih-lebih kalau orang dia tanya tu, contohnya, ustaz tu contohnya, atau ustazah tu ialah anak dia ke, anak saudara dia ke, adik dia ke, muda pada dia rasa nak malu nak tanya sebab aku nak tanya pun dia ni tahu ke? Nak tanya. Tak tanya. Bila tidak bertanya, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, innama shifa'ul 'ayyi su'al. Ubat untuk kejahilan hanyalah satu, iaitu bertanya. Tanya. Malaikat pun dia tanya Allah. Dia tak tahu sebab apa Allah cipta manusia, panjang awal. Dia tanya. Malaikat pun tanya kepada Allah, kenapa Allah buat macam ni? Dia tanya. Nabi tanya Jibril. Tanya. Jibril tanya Nabi. Ada juga hadis. Sahabat yang dewasa ataupun sahabat yang tua, senior, tanya sahabat yang muda. Banyak lagi. Sahabat yang muda antaranya, ataupun sahabat yang tua antaranya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ni tua-tua. Tanya siapa? Tanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id. Tanya Abu Hurairah, ni lebih muda daripada dia. Jadi kita ni kadang-kadang budaya kita bertanya ni kurang, menyebabkan kita kadang-kadang tafsirkan sendiri. Kurang maklumat kita. Alhamdulillah, ramai yang okey, sebahagian dia yang susah. Saya kadang-kadang kagum dengan orang yang dah tua, yang ustaz, yang dah tua, tanya saya soalan. Saya kata kepada ustaz, patut saya tanya ustaz. Ustaz lebih tua, lebih senior, dan ustaz-ustaz. Dia tak apa. Yang ni mungkin ustaz tahu saya tanya. Oh, baru ni orang telefon daripada Johor, seorang ustaz yang dah buka sekolah pondok, yang dah lama, yang dah tua, telefon tanya. Tanya benda yang dia rasa dia pun tahu, saja tanya nak sembang pun. Telefon dengan khabar, kita sambil tanya soalan. Kita kenapa tak bertanya? Kemudian cara yang kedua ialah apa?
kita banyak membeli buku-buku yang berbentuk huraian. Huraian kepada hadis. Ada huraian ni. Bukan hanya beli buku yang ada hadis. Pasal mesti, saya rasa kat rumah dah ada banyak buku yang ada hadis terjemah. Hadis terjemah. Hadis terjemah. Perempuan kita ramai beli hadis terjemah. Tapi kita beli lepas tu, cari buku yang lebih ada huraian. Sebab huraian inilah yang membantu kita faham. Contohnya macam buku hadis 40. Ada setengah buku hadis 40. Dia hanya jual apa? Dia hanya cetak apa? Hadis terjemahan. Hadis terjemahan. Tapi ada buku hadis 40 yang beri hadis, beri terjemahan dan huraian. Dan huraian. Ketika kita jumpa hadis yang kadang-kadang kita tak dapat faham. Baru ni saya dengan sahabat-sahabat kita bincang tentang hadis merapatkan saf. Ini berkaitan dengan apa yang kita buat setiap hari dalam solat jemaah. Jadi bila kita tengok hadis, ada banyak hadis yang menyebut Nabi suruh rapatkan saf. Nabi suruh sungguh-sungguh rapatkan saf. Bahkan Nabi yang betulkan saf tu. Kalau ada yang terdapat dan terbelakang, Nabi betulkan. Di zaman Sayyidina Umar tugaskan seorang yang bertugas membetulkan saf. Sampai okey, baru dia start takbir. Dan kita, hari ini kita bersangka baik kepada makmum dah faham. Jadi, saya rasa kalau ada Tok Bilal duduk cek saf tu, kita jadi marah lah. Hampir depan lah, cek lah. Kita dah faham lah. Tapi zaman Nabi, dia cek dulu. Dia tugaskan. Sebab ada yang mungkin terlupa, tersilap dan tak perasan saf tu bengkang. So, sekarang ni, hadis kita jumpa banyak. Suara pakar. Persoalan kata tuan, macam mana nak dapatkan saf? Ikut hadis Nabi. Ada orang ramai dia kena ikut line. Ada orang ramai kena ikut ujung jari. Ada orang ramai kena ikut tumit. Ada orang ramai kena ikut bahu. Ada orang kena ikut buku lali dan sebagainya. Macam mana cara dia? Dalam duk bincang cara tu, ada pula orang tulis dalam internet, dalam buku buat ceramah kata apa? Kena bersentuhan bahu dan kaki. Sentuh, dekat tulis. Tengah-tengah duk bincang, kita baca jumpa Allah. Dia kata, wajib sentuh bau dengan bau. Siku dengan siku. Lutut dengan lutut. Kaki kena bersentuhan, lekat. Dan dia kata apa? Ada dalam hadis. Dan kenapa sebenarnya? Apa sebenarnya hukumnya? Tak wajib. Ini salah faham yang saya nak sebut. Contoh salah faham. Ada orang kata wajib. Salah faham dia adalah apa? Dia kata ada dalam hadis kita kena sentuh. Bahu sentuh, siku, lutut, kaki semua sentuh. Ibu jari kena jari. Dia kata ini adalah hadis. Bila kita cek huraian ulama, rupanya tak wajib pun. Apa yang wajib? Duduk dekat-dekat sudah pun cukup. Luruskan, jangan ke depan dan ke belakang. Mengikut bahu. Sebaris macam barisan tentera. Rupanya baru kita faham. Yang kita jumpa, yang kita dengar orang cakap kena sentuh bau, sentuh kaki ni, tak ada pun yang ulama sebut kata wajib. Tapi ada orang salah faham hadis, dia tulis, dia wajibkan dan menyusahkan orang. Kemudian dia marah orang pula, dia kata, saya ni nak sentuh orang, tapi dia tak mau sentuh. Oh, tu orang ni. Dia dah mula apa? Menghina pula saudara se-Islam tu. Kita ni, kita mengaji hadis, kita belajar hadis, kita duduk sah tepi dia dengan kadar sederhana. Bukaan kaki kita sesuai dengan badan kita. Dia tarik kita. Baik. Sentuh bau, sentuh kaki. Kita kata tak mau. Saya tak biasa sentuh. Dia kata ini tak ikut sunnah. Tak ikut hadis. Nampak salah faham. Membawa kepada tu. Di negara Arab, saya duduk sana lebih kurang 4-5 tahun. Duduk sana, orang Arab memang bahagian yang duduk kat masjid ni ada yang pegang benda macam ni. Bila duduk sebelah kita, dia hampir macam pijak kaki kita. Dia punya rapat kaki dia. Contoh dia duduk kat tengah. Kanan dia orang Malaysia, kiri dia orang Malaysia. Orang Malaysia, kita semayang, kita duduk dekat tapi tak sentuh. Maka dia tarik orang ni, tarik orang. Bila kita tak nak, dia kangkang kaki dia. Lagi luas. Dia nak pergi sentuh juga. Dia pun kangkang pergi sentuh juga. Dia sebenarnya kangkang. Ini biasa siapa pergi Mekah, tahu. Siapa yang pernah tengok di Jordan, di Mesir, di Mekah, tahu lah sebenarnya. Saya hari duduk tengok dulu tak larat tahan. Duduk heran. Pakai yang tahap ni. Dia kata ini hadis. Dia kata. Dia pun kangkang. Kita tak mau. Dia pun kangkang lagi. Apa jadi bila nak sujud?
sujud terkangkang. Tak boleh. Dia kena rapat kaki balik, sujud. Bila dia bangun balik rakaat kedua, apa jadi? Oh, tu buat. Dia kangkang balik. Dia duduk risau kaki tu daripada mula rakaat pertama sampai akhir duduk kaki. Awak tak sentuh. Salah faham hadis. Sebab tu siapa yang nak pergi haji ke, nak pergi umrah ke, nak pergi haji, jangan heran kalau ada orang Arab yang sampai nak sentuh kaki. Jangan heran lah, kita faham ni jenis. Kita kalau boleh elak, kalau dapat elak, sabar je. Abang mana tekan nak marah dia tengah semayang. Tengah semayang kita semayang elok tu, dia datang, tak tersentuh. Kita pun geli juga. Kan, tak biasa, yang biasa tak apa. Tapi soal saya sekarang ni lah, adakah perkara tersebut ada dalam hadis? Tak ada. Dia salah faham. Saya cakap orang dalam hadis ni. Salah faham. Sama juga macam orang semayang letak tangan atas dada. Ini kita dah hurai dah sebelum ni. Di siri yang pertama, kita tengah bincang banyak program kita buat. Yang pertama kita buat pasal letak tangan atas dada. Ada orang dia letak semayang letak tangan atas dada. Dia kata inilah hadis, inilah sunnah. Bila kita cek balik pandangan ulama, bila kita kaji balik apa ulama uraikan, bila kita baca banyak kitab, tak ada pun benar. Jadi dari mana datang? Daripada salah faham terhadap hadis. Apa salah faham dia? Hadis itu tak sahih. Hadis itu ada dalam kitab seperti Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud dan juga Sunan Ibn Khuzaimah. Ada, tapi ulama hadis kata apa? Tak sahih. Ini tidak sahih. Tak ada ulama yang buat kata Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi sampai Imam Malik, mazhab Maliki sampai Imam Syafi'i, sampai Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal. Tak ada seorang pun imam-imam yang kata apa? Letak tangan atas dada. Macam ni. Stop sini. Tak ada. Tapi ada orang sampai hari ini berkeras suruh kita buat apa? Letak tangan sini. Inilah ikut hadis. Ini maksud saya kalau kita tak ada persediaan untuk faham lagi. Kita jadi pening. Kejap ini, kejap bawah, kejap atas ni pening tu. Lepas tu bila kita tak buat, kena marah lah. Lepas tu setengah ustaz pula, bila kita buat, dia marah lah. Jangan buat. Terus sikit. Jadi kita pening datang dari mana? Rupanya datang adalah salah faham terhadap hadis. Sebab penting. Bukan kata benda kecil. Lepas tu tuan-tuan akan jumpa. Di mana-mana tempat dia akan buat begitu. Tuan-tuan tanya sebab apa? Oh, ni Nabi buat. Senang lah cakap ni Nabi buat. Dia telah berikan satu makna dan dia marah pula kita tak buat pun. Salah faham. Itu dari segi hukum. Baik. Kemudian dari segi setengah-setengah perkara pula kita lihat melibatkan sebaliknya pula melibatkan kepada satu sikap yang saya jumpa dan tuan-tuan pun jumpa, iaitu orang yang menolak hadis sahih. Kerana apa? Dia tak faham. Tadi, dia tak faham dan dia amalkan perkara yang salah. Kan? Satu contoh yang saya nak bagi ialah hadis itu sahih, tapi sebab dia tak boleh faham, dia tolak. Ini pun masalah. Tidak mempelajari maksud hadis. Dia jumpa hadis, dia kata ini tak betul, tak logik. Tolak. Tak logik. Ya? Menggunakan logik akal semata-mata. Dia pun baca hadis. Sebagai contoh hadis mudah ya. Hadis yang menyebut Nabi kahwin dengan Aisyah umur 7 tahun. 6 ke 7 tahun. Saya pernah sebut di masjid ni, saya ingat di kuliah subuh. Pada waktu itu, saya sebut di sini, mungkin tahun lepas saya rasa, saya sebut bahawa ada masuk dalam surat khabar, ada orang tulis. Dia kata apa? Hadis yang menyebut Aisyah kahwin umur 6-7 tahun ni tak betul. Dalam surat khabar. Tak tahu tuan baca tak baca? Kan? Bahagian yang surat khabar kecil. Apa nama dia tak ingat. Saya pun terus jawab, tulis. Dan saya hubungi orang yang tulis tu. Dan lepas tu, berapa lama lepas tu dia tarik balik dalam surat khabar yang sama. Kami minta maaf, kami salah. Memang betul Aisyah kahwin umur 7 tahun. Ramai orang yang tegur dia. Masuk saya ada kawan-kawan, kita cuba tegur dan saya kenal orang ni. Dia pun kenal saya call dia pun cakap dengan elok. Dia pun aku dia silap. Kenapa dia silap dengan kat awal? Kenapa dia kata tak betul Aisyah kahwin dengan Nabi umur 7 tahun? Kalau guna akal dia. Kita takkan nikah umur 7 tahun. Takkan Nabi nak nikah dengan Aisyah yang budak kecil. Dia guna akal. Dia tak baca ulama cerita selanjutnya apa maksud. Hadis ni
Di antara hadis yang sahih yang tak pernah dipetikai oleh ulama sepanjang 1400 tahun. Tak ada orang petikai. Siapa yang mula petikai hari ini? Orang-orang daripada barat dan yang belajar aliran barat. Sebab apa? Sebab ada orang barat yang dia kata, takkanlah Nabi nak menikah dengan seorang kanak-kanak. Kemudian kita ada pula yang tak belajar hadis. Oh betul ya, takkan Nabi nak nikah dengan kanak-kanak. Betul ya, ini tak betul lah ni. Kita ikut sebab tak belajar. Tak cek dulu. Kita pakai dengar, betul lah, aku setuju kan, tak logik. Kita kena telinga dan otak. Ini masalah kita. Kita kena pelajari hadis apa maksud Aisyah kaya umur 7 tahun tu. Aisyah ni macam mana? Zaman bila? Orang Arab zaman tu macam mana? Dan apa sejarah perkahwinan muda di Eropah, di negara Islam, di dalam sejarah dunia. Kenapa Nabi kahwin dengan dia? Dan sebagainya. Kita datang, oh ini tak logik, ini ada nikah umur 7 tahun. Kita guna telinga dan akal kita tanpa belajar hadis. Kita pun tolak. Tentang Isra' Mi'raj, ada orang tolak. Orang kata Nabi Isra' Mi'raj ni dengan ruh dia. Bukan dengan badan. Dalam hadis terang-terang sebut Nabi Isra' dan Mi'raj dengan ruh dan badan dia. Tapi ada orang dia boleh, ini saya rasa tak logik. Saya rasa Nabi ini dia dengan ruh. Sebab dia cepat sangat. Pergi malam atau malam balik. Dia mimpi kot. Dia mimpi. Dia tak boleh terima. Dia tak belajar. Dia guna telinga dan akal. Ini maksud bagi saya. Kenapa penting kita sediakan diri kita untuk memahami hadis. Kenapa betul-betul dan perempuan. Kalau tuan-tuan baca hadis satu persatu. Okay. Kita sekarang baca sebut-sebut. Ada setengah sebut pun tak baca langsung. Tapi tak apalah, kita sangka baik. Ada yang sebut-sebut, ada yang baca one by one, satu persatu. Tuan-tuan percayalah. Dan perempuan pun percayalah. Kita akan jumpa hadis yang kita tak faham. Kalau baca terjemahan, maksudnya. Kita akan jumpa, pelik maksud ni. Apa maksud ni? Biasa, ini biasa. Jangan bila kita tak faham, terus. Ni tak betul. Keluar. Ini cara pemikiran yang mudah sangat. Bila kita tak faham, kita tolak. Kita tak faham, kita tolak. Tak faham, kita tak tolak. Bila orang berkata kita, ada Rasulullah dulu, begini-begini, dia buat begini. Betul ke ni? Aku tak percaya, tak masuk akal. Kita tak boleh gunakan akal semata-mata. Kita kena bersedia dengan uraian hadis. Apa maksud hadis ini? Kadang-kadang orang terjemah silap. Terjemah silap. Hadis yang menyatakan tak boleh buat patung, dia terjemah dengan apa? Tak boleh ambil gambar. Sebab tu ada orang pegang, ambil gambar ni haram. Ambil gambar, haram. Ambil gambar. Lepas ada pukul gambar, pukul gambar. Lagi haram ada pukul. Sedangkan itu tak termasuk dalam terjemahan hadis. Ada orang yang ambil hadis kata, Ustaz dalam hadis ada haram bermain catur. Habis aku main catur haram lah. Rupanya terjemahan dia lain. Kita gopoh maksud. Ada hadis cakap tak boleh pakai jubah labuh, kena singkatkan jubah. Sudah. Kain dekat kena singkat, jubah apa kena singkat, seluar apa kena lipat. Sebab apa? Hadis ni kata, siapa yang labuhkan pakaian dia lebih daripada buku lali, dia akan masuk neraka. Hadis tu ada. Tapi maksud dia bukan macam yang kita faham. Maksud dia orang yang sombong dan mengikut cara pakaian orang yang sombong di zaman Nabi itu, memang dia masuk neraka. Kesombongan yang menolak hidayah dan sebagainya, di antara cirinya ialah melabuhkan jubah. So kita tak payah singkatkan. Tapi di negara Arab kalau kita pergi, dia akan tegur kita. Agak. Agak kena berhenti. Contoh lagi yang kita bagi, contoh mungkin yang ramai orang kata dia ikut hadis, tapi sebenarnya dia salah faham, ialah tentang solat tarawih di bulan Ramadan 8 rakaat. Dia baca hadis yang daripada Aisyah menyebut Nabi ini sembahyang 11 rakaat ataupun 8 rakaat dan tambah 3 witir di Ramadan dan di luar Ramadan. Dan dia pun sibuk mengkritik orang yang buat lebih. Dia kata Nabi buat sikit, kita buat lebih, kenapa? Dan dia lupa bahawa ada hadis lagi yang menyebut bahawa solat malam boleh dibuat, tidak ada had. Yang menyebut salatul lail
masna. Dan bila dia risau sampai hampir subuh, dia boleh witir. Dan sepanjang zaman ulama tak pernah sibuk nak hadkan 8, tak boleh buat 20, tak boleh buat apa. Bahkan ada ulama yang buat sampai 30 boleh, 36. Ada ulama yang buat lebih boleh, yang terawih. Jadi sebagian orang yang kata kami ikut hadis kata ini orang gopoh. Sebab apa? Merujuk kepada beberapa hadis yang tidak faham maksud hadis. Jadi tak aku ikut hadis. Termasuk juga orang yang kata banyak benda dalam hidup ni, banyak benda yang dikata bid'ah. Itu masuk orang yang kata banyak benda bid'ah. Sebab di guna hadis sebut man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Dan riwayat Muslim satu lagi menyebut man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang buat benda yang tak ada dalam urusan kami, yang buat benda baru, yang buat amalan yang tak ada asal dalam urusan kami, kata Rasulullah dalam agama, dia ditolak amalan. Dan dia tafsirkan apa? Semua bid'ah. Yang Nabi tak buat, bid'ah. Siapa yang sebut? Ulama hadis sepanjang zaman tak pernah huraikan sampai ke tahap begitu mudah untuk membid'ahkan satu benda. Sampai kalau ada tulis dalam internet, dia cakap sebut Al-Fatihah lepas semayang pun bid'ah. Contoh Imam Abi bin Salam dia kata Al-Fatihah, bid'ah. Kenapa bid'ah? Orang tanya dia, saya pun tanya dia. Dia kata sebab Nabi tak buat. Itu je. Sebab dia. Ini masalah orang. Dia membid'ahkan orang dengan begitu mudah. Sebab dia kata apa? Tak ada dalam hadis. Ulama ada hurai, bukan maksud tak ada dalam hadis, benar otomatik jadi bid'ah. Tak. Perlu ada perbincangan yang panjang, syarat dia, cerita dia, sebagainya. Kalau terang-terang tidak ada asal usul menyalahi, baru kita panggil bid'ah. Tapi kalau sekadar tak ada dalam hadis, banyak benda tak ada dalam hadis. Itu maksud dia. Termasuk juga orang yang berpegang tentang dia baca hadis dan dia suruh simpan janggut. Dia pun simpan janggut. Saya tak mau kata apa sebab ni hak masing-masing, janggut masing-masing. Ni hak peribadi. Ada orang simpan tak tumbuh-tumbuh, dia tak ada marah dia. Memang tak tumbuh. Ada orang tumbuh lebih sengit. Tumbuh separuh sebelah dia tumbuh. Itu hak dia. Kesian dia. Ada orang tumbuh elok, kita puji. Dia tumbuh, dia jaga. Tapi nak mengatakan janggut ni wajib sampai tak boleh trim, sampai tak boleh cukur, ini masalah salah faham terhadap hadis. Itu maksud saya. Kalau sekarang ni, kalau kita baca mana-mana hadis bagi kesimpulan, kita akan temui kadang-kadang hadis yang kita rasa macam saya tak faham maksud hadis ni. Saya tak berapa nak dapat apa maksud hadis. Maka inilah yang saya masukkan, mesti ada huraian, mesti ada soal jawab dengan orang yang mengetahui, mesti tanya, mesti cari dan sidik sebelum kita praktikkan maksud hadis tersebut. Sebelum kita nak menyalahkan orang, membid'ahkan orang, mengatakan orang sudah ikut sunnah. Contoh macam misal. Ada orang dia kata dalam hadis Nabi suruh cukur misal. Sedangkan ulama uraikan maksud yang kata hadis Nabi itu ada dua maksud. Boleh diambil kira. Satu maksud cukur, satu maksud nipis. Yang maksud akhfus syawarib semua ni. Akhfus syawarib wa akhful lihal semua ni. Hadis-hadis ini kita jumpa banyak. Ulama bincang apa maksud Nabi suruh tentang misal. Ada ulama yang kata dipiskan. Ada ulama kata cukup. Bahkan ada kebanyakan ulama kata dipiskan. So contohnya kalau kita datang kita cukup misal, kita kata ni misal kita cukup, hang tak cukup, ni salah, tak ikut sunnah. Nampak? Idea kita disebabkan kurang bacaan, kurang pengajian, kita baca hadis, jumpa kat surat khabar, jumpa kat buku, kat majalah, kat internet, kita pun terus buat satu kesimpulan. Hang tak ikut sunnah. Sebab apa? Hang cukup dan misal. Aku simpan nipis, aku ikut. Hang pula ikut lawan. Sampai ke tahap tu. Disebabkan kurang membuat rujukan terhadap maksud. Yang saya beri contoh pada malam ini, beberapa contoh tu, kesimpulannya ialah dalam memahami hadis Nabi, kita perlu berhati-hati. Kita perlu perlahan-lahan mempelajari. Kena ada kesabaran, kena ada pengajian, kena ada rujukan kepada ahli ilmu.
Kita baca-baca hadis, kita tak tahu apa maksud dia. Kita kena tanya, kita kena baca, kita kena urai. Jangan kita terus nak buat, akhirnya kita akan jadi orang yang terperangkap antara dua. Satu golongan, dia jumpa hadis yang sekian maksud, dia amalkan terus. Satu lagi pula, dia jumpa hadis yang dia tak faham, dia tolak terus. Ini berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, dan akan terus berlaku dalam umat Islam. Kerana apa? Kerana tak ikut, tak bersedia untuk memahami Al-Quran dan hadis. Menolak tanpa ilmu, menerima dan mengamalkan juga tanpa ilmu. Kita doa kepada Allah, langkah praktikalnya apa? Kita mengikuti terus pengajian, kita membeli buku-buku huraian, kita membaca dan kita banyakkan bacaan. Jangan di antara kita yang rasa cukuplah, dah tua. Dah cukup, bukan tua, kadang-kadang muda tapi cukuplah, saya letih dah, saya mengaji dah lama bertahun-tahun, saya dah baca banyak kitab, saya dah tahu belaka, saya tak payah orang mengaji. Ini satu penipuan daripada sahabat kita, rakan kita yang suka menyesatkan kita, iaitu Iblis. Dia bagi satu asal dah cukup, tak payah orang mengaji. Kan, dia kata saya dah mengaji lama lah, 20 tahun. 20 tahun kalau mengaji betul-betul tak apa, 20 tahun tu kadang-kadang tidur pun ada, terlupa pun ada, tak datang kelas pun ada. Bukan 20 tahun kita mengaji. Itu maksud dia. Dan ilmu mesti dituntut setiap masa. Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i, dia dilihat menulis dan membaca dan belajar. Orang tanya dia, sampai bila? Sampai kubur dia tinggal. Sampai mati. Itu imam mazhab murid kepada Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i puji dia, dan Imam Syafi'i sayang kat dia. Dia pun sayang kat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tak pernah berhenti belajar. So kita ni, yang imam bukan, makmum bukan, yang ilmu pun tak, hafal Quran pun tak banyak, hadis pun kurang, lebih lagi kita kena belajar. Dan tak ada masalah kalau tuan-tuan rasa segan nak belajar daripada ustaz-ustaz muda. Tuan-tuan pergi cari ustaz yang berpengalaman, dan saya memang suruh sangat-sangat tuan-tuan dan perempuan belajar dengan ustaz-ustaz kita yang lebih tua, lebih pengalaman, lebih banyak ilmu. Yang penting jangan berhenti. Jangan jadi orang yang cari alasan. Aku bukan tak mengaji, tapi aku ni sibuk. Ataupun ustaz tu pun tak syok, dia tak sedap. Aku mau ustaz, dia cakap masuk hati. Jadi akhirnya apa? Seorang dia tak ngaji. Sebab apa? Ustaz tu tak kenal, ustazah ni tak kenal. Buka TV tengok ustaz tu pun, ustaz pun tak kenal. Pasal apa? Dia masuk TV. Ustaz tu pula radio, tak masuk suara, tak masuk sedap. Ustaz tu main masjid kita, hari tak kenal, saya ada kerja, saya ada kenduri, saya ada apa. Nak beli buku mahal sangat lah Ustaz. Buku ni mahal, buku agama ni, saya tak mau beli, mahal sangat. Yang soal abang beli, cari 4 jenis pun beli lah. Kan? Ini semua saya tengok sendiri. Dengan mata saya, dia pergi kedai, beli soal 4 jenis. Saya kata macam mana nak baca? Dia sempat dan dia ada duit. Nak beli buku agama, mahal kan? Ni berapa ni pun? 50. Oh, mahal ya, 50. Nak mengaji tempat lain, nak bincang kawan, nak jumpa. Kadang-kadang jumpa ustaz tak tanya soalan agama, tanya apa? Ustaz, ni kereta okey, kereta. Ni ustaz, baru ni pergi mana? Ada nak pergi umrah. Jumpa ustaz, kawan baik dengan ustaz, tapi tak pernah tanya soalan, tak pernah bincang. Ada tuan-tuan saya pasti, ada anak yang mengaji bidang agama, tanya dia. Ada isteri ustazah, tanya dia. Ada suami ustaz, tanya. Kan? Ilmu ni kalau tak digunakan, tak dia soal jawab, dia tak akan berkembang. Sebab tu ada orang yang mesti kita kata hari ini, dia ambil hadis mana-mana dia jumpa, dia terus praktikkan. Dia tak tahu apa maksud sebenar hadis tersebut. Wallahu a'lam, saya rasa setakat tu cukup untuk mukadimah. Dan mana-mana yang tak faham, insya-Allah kita akan berjelaskan lagi, dan saya menerima kepada tuan dan perempuan untuk